Hai semua, kali ni jom tengok Cik Noh masak menu idaman Melaya yang tengah mendapat permintaan tinggi, iaitu daging harimau menangis. Untuk sesiapa yang belum tahu, jangan risau, kita tak guna daging harimau pun dalam masakan ni. Asalnya masakan ni dari Thailand dan ada banyak kisah ataupun mitos di sebaliknya. Ada yang cakap harimau menangis sebab bahagian daging tu susah nak gigit atau susah nak capai. Ada yang cakap bila masak, air ataupun jus daging yang keluar tu macam air mata harimau. Mana satu yang betul? Wallahualam. Kita perap daging dengan beberapa bahan dan kemudian grill sehingga perang berkaramel di bahagian luarnya. Cik Noh akan tunjuk hasil grill guna dua cara potongan daging dan kita akan lihat nanti macam mana hasilnya. Sos pencicah pula adalah sos yang masam, pekat, pedas dan ada aroma dari beras pulut yang dibakar, juga memberikan tekstur yang rangup bila digigit. Bila kita cicah dengan daging grill tu, ada semua rasa dalam satu gigitan. Punyalah sedap. Okey, mula-mula sekali Cik Noh nak tunjuk bahagian daging yang Cik Noh beli daripada butcher semalam. Bahagian secondary cut, isi pejal, tak ada lemak tapi masih lembut untuk masakan macam daging harimau menangis. Yang penting, bahagian yang kita gunakan dalam resepi ni mestilah bahagian daging yang sesuai untuk dimasak grill. Tak kisahlah prime cut ke, secondary cut ke, tak perlu risau sangat untuk cari bahagian yang tertentu. Potong tebal sikit sebab nanti kita akan marinate dan grill. Sebab daging ni banyak, Cik Noh akan masak dua cara. Satu dengan cara potongan stick. Kebanyakan orang Thailand yang Cik Noh tengok akan masak macam ni. Boleh pilih bahagian lain yang anda suka. Nak bahagian yang ada lemak pun boleh. Cik Noh dah cuba masak guna bahagian brisket sebelum ni, tapi agak liat. Okey, 2 ketul dah cukup. Cik Noh nak bilas dan lap kering daging ni. Dan satu lagi, nak hiris nipis memanjang, lebih kurang jumlah berat yang sama je. Nanti kita boleh tengok hasil kedua-dua cara potongan ni. Mana lagi best? Okey, perapan untuk kepingan daging yang pertama, sos tiram, kicap cair, kicap manis sikit, gula perang, serbuk black pepper sikit, sapu rata perapan pada sekeliling kepingan daging dan masaj sikit. Masaj ni akan buat daging lebih lembut bila dimasak nanti. Selain tu, sos perapan pun akan meresap lebih, jadi daging lebih lembut, lebih sedap dan juicy. Tak lupa juga sedikit minyak. Dah gaul rata semua bahan, perap daging minimum 4 hingga 5 jam ataupun semalaman. Biasanya orang perap dalam ziplock bag. Sebab tak ada, Cik Noh tutup dengan plastik macam ni je. Sebab kita tak nak ada banyak ruang udara masa perapan. Untuk kepingan daging pun sama juga bahan-bahan perapan. Sos tiram, kicap cair, kicap manis, serbuk lada hitam, gula perang. Gula dalam perapan ni yang akan hasilkan permukaan luar yang berkaramel dan burn sikit masa grill tu. Dan itu yang sedap. Kalau nak ganti dengan gula putih pun boleh, tapi gula perang lagi sedap lah. Sedikit minyak, kasih masaj sikit dan tutup dengan plastik untuk perap. Okey, dah siap perap daging. Sekarang kita sediakan bahan-bahan untuk sos pencicah. Bawang merah kecil, hiris nipis macam ni. Sebenarnya cara potongan ni ikut sukalah kita nak macam mana. Sama ada hiris nipis macam ni
atau boleh juga didadu halus-halus macam ni. Untuk rasa pedas, mestilah guna cili kan? Biasanya orang Thailand guna serbuk cili flakes Thai tu, tapi Cik Nom tak ada. Dah habis buat makan mi celup hari tu, jadi ganti je dengan cili padi. Ada ke yang nak resepi mi celup? Okey, cincang halus cili padi. Next, daun ketumbar. Kalau tak ada daun ni, memang kurang sikit lah bau dia. Cik Nom ambil bahagian daun je sebab ada banyak daun ni. Hiris kasar. Daun bawang. Next, limau nipis. Potong siap-siap, nanti kita perah je. Okey, satu bahan lagi, air asam jawa. Asam jawa ni Cik Nom rendam dalam air panas biar lembut, nanti senang nak gaul jadi pati air asam jawa. Biarkan je, nanti dia lembut sendiri. Kalau guna yang paste tu, tak perlulah buat macam ni. Satu bahan penting yang akan bagi tekstur rangup dan aroma yang menarik dalam sos pencicah ialah beras pulut yang disangai atau digoreng kering. Goreng sampai kepirangan, kena kerap kacau ya. Kita nak beras pulut tu perlahan-lahan disangai atau digoreng. Kalau nak guna beras biasa pun boleh, tapi beras pulut lagi sedap lah, lagi rangup. Bila dah perang macam ni, boleh tutup api dan ketepikan. Tumbuk halus beras pulut sampai jadi macam ni. Kemudian ketepikan dulu. Cik Nom nak parut gula Melaka sikit. Kalau tak ada, guna gula perang pun boleh aja. Okey, jom kita buat sos pencicah pula. Masukkan air pati asam jawa. Gula Melaka. Bawang merah kecil. Cili padi. Sos ikan. Perahan limau nipis. Gula perang. Serbuk beras pulut. Daun bawang. Dan daun ketumbar. Bila kita letak serbuk beras, kuah pun akan jadi pekat sikit. Okey, sos pencicah dah siap. Untuk grill daging, Cik Nom nak guna grill pan dari set Stoneline Multipurpose Square Pan ni. Penutup boleh dijadikan roaster, boleh bakar dalam oven ataupun boleh buat grill. Set ni nak buat deep fry ataupun steamer pun boleh. Sebelum mula grill, Cik Nom nak umumkan giveaway Stoneline yang kedua. Ada 8 hadiah semuanya. Syarat penyertaan kali ni, kongsikan gambar masakan anda di Instagram ataupun Facebook. Sila tag gambar anda beserta hashtag seperti berikut. Pemenang Cik Nom akan pilih berdasarkan gambar dan caption yang menarik. Tarikh tutup penyertaan adalah seperti berikut. Selamat mencuba. Okey, sambung balik. Panaskan grill pan. Nak tahu cukup panas ataupun tak, Cik Nom selalu percik air je macam ni. Bila berdesir bunyi air tu, kira dah ready lah untuk grill. Kepingan daging ni sebelum grill kita rehatkan kat suhu bilik dulu dalam setengah jam macam tu.
Anggaran masa setiap bahagian dalam 1 hingga 2 minit, macam itulah lebih kurang. Masa mula-mula grill, jangan terbalik cepat sangat. Kita nak dapatkan grill mark tu. Bila dah dua-dua belah tu dah grill, boleh balik-balikkan beberapa kali. Dan cara grill ni pun ikutlah ya. Cik Nom pun bukannya grill expert sangat. Bila tengok jus daging tu dah keluar, warna pun macam light pink macam tu, Cik Nom angkat dan rehatkan. Next, kita grill pula daging yang diiris nipis. Cik Nom tak letak minyak lagi sebab dalam perapan tadi kan dah ada minyak. Jangan balikkan cepat sangat, tunggu biar ada kesan grill, barulah kita kerap balik. Kalau guna bahagian yang berlemak, lebih berminyaklah sikit nanti hasilnya. Nampak tak jus-jus daging tu dah start keluar? Bila dah pekat berkaramel macam ni, dah ada kesan burn sikit, bolehlah angkat. Kalau lama-lama sangat pun, takut daging tu kering dan bila kering, jadi liat pula nanti. Sedapnya bau. Okey, kalau nak banding hasil kedua-dua cara potongan ni, kedua-duanya ada kelebihan tersendiri. Kalau grill dari kepingan daging yang macam steak tu, hasil akan lebih lembut dan juicy, tapi kurang rasa salutan luar yang pekat berkaramel. Kalau grill kepingan daging yang kecil-kecil macam ni, kita akan dapat lebih rasa pekat berkaramel dari bahan-bahan marinade. Tapi ya, daging akan jadi sedikit keras lah berbanding dengan cara masak steak. Anda nak cara yang macam mana? Boleh pilih, tak ada masalah. Bila dicicah dengan sos ni, tak tahu nak cakap lah sedapnya. Pedas, masam, manis, rangup, semua ada. Okey, jangan lupa cuba. Sekian dari Cik Nom untuk kali ni. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!